like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azhar Zakiah binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 iaitu tajuk 2.1 Gizi Seimbang dan Nilai Kalori. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu, ya Allah hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita dapat menerangkan maksud gizi seimbang dan konsep pinggan sihat Malaysia dan contohnya. Yang kedua, kita dapat mengetahui dan mengira nilai kalori dalam makanan. Yang ketiga, kita dapat menyenaraikan penyakit yang disebabkan oleh amalan pemakanan yang tidak sihat. Dan the last one, kita dapat menerangkan corak pemakanan masyarakat Malaysia. Okey, mari kita lihat gizi seimbang. Apakah gizi seimbang? Untuk pengetahuan awak, gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. Okey, Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM, dia telah memperkenalkan konsep pinggan sihat Malaysia. #suku-suku separuh. Mari kita lihat apakah konsep pinggan sihat Malaysia. Okey, inilah dia. So, kalau perasan dekat gambar ni, dia letak suku protein, suku karbohidrat dan setengah buah-buahan dan sayur-sayuran. Sebab tu nama dia bukan setengah, okey, separuh. Tu nama dia adalah suku-suku separuh. Faham tak ni? Suku protein, suku karbohidrat, separuh sayur dan buah. Cuba semak balik apa yang awak makan. Sama tak dengan konsep pinggan sihat Malaysia. So, mari kita lihat tips untuk gizi seimbang. Yang pertama, makanlah 3 hidangan utama yang sihat dalam sehari. Yang kedua, makan 1 hingga 2 snack yang sihat jika perlu. Let's say this one, kacang yang sedap ni. Yang ketiga, lebihkan pemakanan makanan berbijirin. Yang keempat, kurangkan makanan bergoreng. Ni yang paling susah lah kan. Kan ayam goreng, kentang goreng, right? Next, the last one, makanlah makanan yang dimasak di rumah. Okey, mari kita lihat contoh pinggan sihat. Nampak yang pertama, cikgu ada suku protein, suku karbohidrat, separuh buah-buahan dan sayur-sayuran. Sama juga macam ni, dia ada suku protein, suku karbohidrat, separuh buah-buahan dan sayur-sayuran. Sama macam ni, ada suku protein, suku karbohidrat, separuh sayur dan buah-buahan. Semua nampak sedap kan? So, sama macam ni, dia ada suku protein, suku karbohidrat dan separuh buah-buahan dan sayuran. Sama macam ni, dia pun sama, dia ada suku protein, suku karbohidrat dan separuh sayur dan buah-buahan. Ni paling special. Kenapa? Inilah bekal yang cikgu buat tahu untuk cikgu dan suami cikgu. So, kalau awak perasan, kan kalau kita cakap je, kan kita tak buat, kita dosa tau. So, cikgu dah suruh awak buat juga. So cikgu kenalah buat sekali. So, cikgu nak tunjuk awak contoh. Ini bekal yang cikgu beli kat Shopee RM25. Cik nak juga cerita kan. So, beli 2 RM50 lah kan. So, dia bagus tau. Dia ada partition. So, awak boleh letak suku karbohidrat. Dia boleh letak suku protein. Dan boleh letak separuh sayur-sayuran dan buah-buahan. So, bagi yang nak kahwin nanti kan, bolehlah start buat bekal dari sekarang. Untuk
cik suami, cik isteri tercinta. Kan? Baru misali. Haha. Okey, mari kita lihat nilai kalori makanan. Apakah kalori makanan? Okey, untuk pengetahuan awak, kalori makanan adalah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dioksidakan dengan lengkap. So, kalori makanan ni kita boleh ukur dengan menggunakan kalorimeter bom. Okey, next unit bagi kalori makanan adalah apa dia? Joule atau kilojoule atau kalori atau kilokalori. So, unit SI dia adalah joule per kilogram. Alright. Okay, mari kita lihat nilai kalori makanan. So, nilai kalori dalam makanan kita dapat tentukan melalui kuantiti karbohidrat, protein dan lemak yang terkandung dalam makanan tersebut. Okey, nampak ni the first one cikgu ada karbohidrat, yang kedua cikgu ada protein dan yang ketiga cikgu ada lemak. So, what's the function of carbohydrate? Untuk pengetahuan awak, karbohidrat adalah sumber tenaga utama tubuh awak. So, function dia adalah membekalkan tenaga. Okey, protein, function dia adalah untuk pembesaran dan pemulihan. Awak perasan tak yang bodybuilder yang pergi gym, biasanya dia akan ambil protein banyak kan? Dia boleh minum telur tu mentah-mentah je. Dia ambil protein. Untuk apa? Untuk pembesaran dan pemulihan. Dan dia boleh membantu pemulihan otot. Okey, lemak ni apa function dia? Dia boleh membantu tubuh menyerap vitamin. Okey, dan dia juga boleh membantu hormon dalam badan awak. Okey, jom kita try tengok contoh komposisi karbohidrat, lemak, protein dan air dalam beberapa jenis makanan. Awak tengok yang tepi belah kanan. So, nampak yang warna hijau is karbohidrat yang tenaga tadi. Orange is a lemak. Putih is a protein. And yang biru adalah air. Cuba tengok gula yang pertama. Kalau awak perasan gula adalah 100% karbohidrat. Tapi daging, dia ada air, dia ada protein dan dia ada lemak. Dan minyak sawit pula, dia adalah 100% lemak, kan? Dia adalah minyak, so dia adalah 100% lemak. Dan beras, nampak ni, beras ada 76% daripada karbohidrat. Dan dekat beras pun ada air sebenarnya, ada protein dan sedikit lemak. Okey, kita teruskan dengan formula nilai kalori bagi sampel makanan. Formula dia adalah 4.2 darab jisim air. Mana jisim air? Nampak warna biru tu? Jisim air yang kita guna darab perubahan suhu. Nampak termometer yang kita guna? So, kita akan bahagi dengan jisim sampel makanan. Nampak kacang kat gambar tu? Darab 1000. Okey, formula ni awak akan guna masa awak buat eksperimen bersama guru awak nanti untuk tajuk eksperimen 2.1 iaitu menganggarkan nilai kalori dalam makanan menggunakan kalorimeter bom. Awak nampak tak makanan kat bawah tu? Cikgu ada kacang. So, cikgu nak tengok berapa nilai kalori dalam kacang. Okey? Okey, mari kita belajar mengira nilai kalori makanan. Senang tau, jangan risau. Okey, yang first kita ada contoh cikgu ada karbohidrat, second one cikgu ada lemak, ketiga cikgu ada protein, yang keempat cikgu ada pelawas. Okey, contoh soalan, jadual menunjukkan kandungan sandwich A, B, C. Sandwich manakah adalah pilihan yang paling sihat? Tengok, cikgu ada A, cikgu ada B, cikgu ada C. A dia ambil roti, dia letak mentega sikit, dia letak daging, letak timun. B dia ambil roti, dia letak ayam, dia letak kobis. Yang C dia ambil 2 roti, dia ambil mentega, dia ambil ayam, dia letak kobis. Okay, which one yang lebih sihat? So, kalau awak nak kira yang sihat, you kena kira nilai kalori. So, untuk soalan ni, tolong keluarkan kalkulator. Alright? So, cara nak kira, tengok kita pergi yang A dulu. Yang A dia ambil roti putih. So, you pergi roti putih 10.6. Dia ambil berapa roti? 2 roti. So, dia akan jadi 2 darab 10.6. Sedangkan, so sekarang mentega. You pergi mentega. This is mentega. So, dia ambil berapa? 2. So, kita ambil 2 darab 31.2. So, you kira you akan dapat 62.40. So, sama yang ketiga. Kita pergi daging lembu. So, you pergi daging lembu. Dia ambil berapa? Dia ambil 100. So, 100 darab 13.11. You akan kira. Dan yang keempat, dia ambil timun. So, you pergi timun. Dia ambil berapa? 5 gram. So, 5 darab 0.55. So, apa yang you kena buat? You kena kira jumlah. So, ambil roti tambah mentega tambah daging lembu tambah timun. So, total you akan dapat 1379.35. Benda yang sama, you try kira untuk
sandwich B dan C. Contoh ni awak dah kira. So yang mana yang lagi sihat? Yang kalori tinggi ke yang kalori sikit? So awak nak pilih mana yang sihat? A ke B ke C? Ya, betul, jawapan dia adalah yang B kerana sandwich B merupakan pilihan sandwich yang sihat kerana mempunyai jumlah nilai kalori yang paling kecil. Alright, senang kan? Kita try tengok perbandingan nilai kalori. Okey, hidup ni adalah pilihan. Awak boleh pilih nak makan makanan sihat ataupun you boleh pilih makanan junk food. Okey, kita tengok contoh kita ada chocolate cake versus banana. So, 6 banana tau. Kalori sama dengan sepotong kek coklat. Kan? So, nak pilih yang mana? Mestilah kita pilih yang lebih sihat. Okey, yang kedua, awak nampak semangkuk kecil keropok versus satu mangkuk besar brokoli. Dua-dua sama je, 525 kalori. Okey, yang ketiga, awak ambil semangkuk kecil aiskrim, contoh Baskin Robbins lah kan. Adalah bersamaan dengan 5 biji buah apple. Yang mana lagi kenyang? 1 cup aiskrim ke 5 biji apple? Mestilah 5 biji apple. So, pilihlah makanan yang lebih sihat dan kenyang. Okey? Next adalah, inilah benda yang paling terkejut. Apa dia? Ini semua favourite kita kan, iaitu Snickers. Awak tahu tak, Snickers ni, satu Snickers bersamaan satu pinggan buah-buahan tau. So, pilihlah yang terbaik untuk badan awak. Okey? So, sama macam ni, kita ada yang apple 50 kalori. Kalau donut adalah 350. Awak nak ambil yang rendah kalori ke yang tinggi kalori? Mestilah yang rendah kalori. Alright. Okey. Kita tengok perbandingan nilai kalori. Cuba tengok gambar yang atas. Kita ada fries dengan burger. 930 kalori. Cuba tengok yang bawah. Kita ada roti, sayur, buah, pisang, oat, everything pun 930 kalori. So, awak rasa awak nak pilih yang mana? Yang mana lagi sihat? So, cikgu nak cakap dengan awak, say no to junk food. Okey? Jom kita try makanan yang sihat. Tengok ni. Yang handsome ni pun kata, korang jom kita amalkan pemakanan yang sihat. Tengok dia makan apa. Handsome-handsome pun makan sayur. Makan buah. Apalagi kita yang cantik-cantik handsome ni. Jomlah kita makan sayur dan buah. Okey? Kita tengok tajuk yang berikutnya iaitu kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. So, apa akan jadi kalau awak kekurangan atau berlebihan salah satu kelas makanan dalam gizi? Ya, kita akan panggil sebagai malnutrisi. So, mari kita belajar 10 penyakit malnutrisi ini. Jom! Okey, inilah 5 penyakit yang pertama. So, yang pertama adalah penyakit goiter. What is goiter? Kelenjar thyroid membengkak. Nampak tak dekat leher dia? Sebab dekat leher ni ada kelenjar thyroid. So, punca dia kekurangan mineral iodin. So, how to solve this problem? Dia boleh makan makanan laut kerana makanan laut mempunyai banyak iodin. Seperti udang. Okey. Yang kedua, kita ada scurvy. Scurvy, okey, pernah tak awak gosok gigi, tiba-tiba gusi awak berdarah? Pernah kan? So, kalau maknanya gusi awak berdarah, badan awak nak tunjukkan yang dekat awak kekurangan vitamin C. What is vitamin C? Buah-buahan, sayur-sayuran. So, how to solve this problem? So, awak kenalah banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. So, boleh makan orange, strawberry, bayam or broccoli. Alright? Yang ketiga, cikgu ada ricket. Okey, ricket adalah kecacatan bentuk tulang. So, nampak ni kaki dia ni? Ini bukan rever Ini kaki dia, tulang dia bengkok. Okey, ini adalah sebab kekurangan vitamin D. Sebab tu, kalau baby, biasanya kita akan bagi dia minum susu. Kita akan dedahkan dengan cahaya matahari untuk bagi dia vitamin D. Alright, yang keempat. This is kwashiorkor. Nampak ni perut dia? Biasanya orang perut macam ni ada dekat mana? Ya, dekat Afrika. So, adakah budak ni, dia sangat kenyang? Kan? Adakah dia kenyang sampai dia boncit? Tapi kalau perasan, orang Afrika, badan dia sangat kurus. Tapi perut dia boncit.
Kenapa? So, inilah penyakit kwashiorkor di mana abdomen atau perut akan membengkak. Kerana apa? Dia kurang ambil protein. Dekat sana mana ada makan ikan, ayam macam awak sekarang. So, kenalah bersyukur duduk dekat Malaysia. Alright? So, apa yang dia kena buat? How to solve this problem? So, kita boleh bagi dia makan makanan yang berprotein tinggi seperti daging, telur dan susu. Okay, the last one untuk page ni adalah yang kelima, marasmus. Pelik nama dia kan. So, inilah penyakit yang terlalu kurus dan tiada makanan. Kesian kan. So, ini adalah sebab dia kurang kalori makanan. Macam tadi awak boleh pilih kan. Awak nak apple ke, awak nak aiskrim ke. Nampak? You boleh pilih makanan. Tapi dekat sana, dekat negara lain, ada yang sampai tak ada makanan langsung. Sampai tak ada kalori langsung. So, macam mana kita nak tolong orang macam ni? So, kita bagi dia makan karbohidrat, protein dan lemak. Sebab semuanya ada kalori. Alright? Okey, mari kita lihat penyakit yang keenam iaitu obesity atau kegendutan. So, pernah tengok tak orang yang macam ni? So, biasanya orang yang obesity ni, risiko dia untuk dapat penyakit 3 serangkai seperti kencing manis, darah tinggi, sakit jantung lagi tinggi. Sebab apa? Kenapa orang ni boleh jadi macam ni? Kerana dia mengambil makanan yang tinggi nilai kalori. Apa contoh nilai kalori? Ingat tak tadi cikgu tunjuk yang fast food dengan buah-buahan, yang mana lagi tinggi nilai kalori? Kan? So, how to solve this problem? Dia kenalah kurangkan makanan yang berkalori tinggi. Yang ketujuh adalah penyakit kencing manis atau diabetes. What is kencing manis? Adakah kencing awak ada semut gula ni? Sebab manis sangat. Kan? So, this is penyakit kencing manis. So, kalau perasan, kalau penyakit kencing manis, luka dia lambat sembuh dan boleh menyebabkan kerosakan gigi. So, kenapa orang boleh kena kencing manis? Nama pun kencing manis, dia adalah sebab dia mengambil makanan atau minuman yang tinggi sangat gula. So, macam mana nak solve dia punya masalah? Dia perlulah kurangkan gula. Contoh, awak tahu tak, air Coke, dia ada sangat banyak gula. That's why, lagi bagus kalau awak minum air mineral sahaja. Sihat dan tak adalah haus pun. Kan? So, yang ke-8 adalah penyakit arteriosklerosis. So, arteriosklerosis adalah this one. Dia adalah mendapan kolesterol pada dinding arteri darah. Okey, ni yang merahnya adalah salur darah. So, apa yang jadi bila dia ada mendapan kolesterol? So, lumen ni, saluran dia akan menjadi sempit. Bila sempit, darah lalu sikit ke banyak? So, darah yang lalu akan jadi sikit. Bila darah sikit je boleh lalu, itu yang menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi. Dan dia boleh juga menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Nampak? Nampak tak apa jadi kalau you makan terlalu banyak kolesterol? So, inilah punca dia, pengambilan lemak atau kolesterol yang berlebihan. Apa contoh dia? Contoh dia adalah kalau you ambil double cheeseburger, you kan suka pisang cheese lah, semua benda nak letak cheese kan. So, sebenarnya minyak ni, cheese ni sangat tak bagus tau. Kan, memang tak bagus tapi awak suka kan. Sekarang memanglah awak nampak sihat. Awak nampak tak dalam badan awak? That's why daripada sekarang kita kena jaga pemakanan kita. Sebab awak pun dah belajar kan. Dari segi apa yang kita makan, itulah penyakit yang kita akan dapat. Sebab tu jagalah pemakanan. Faham? So, kalau awak perasan, awak kan suka, selain daripada cheese lah, awak akan suka ayam goreng, kentang goreng kan. Itulah penyakit, dia boleh menyebabkan penyakit arteriosklerosis. So, how to solve this problem? Kurangkanlah makanan yang berkolesterol tinggi. Pilihan di tangan anda. Okey, kita pergi yang ke-9. Tekanan darah tinggi. Okey, tekanan darah tinggi, nampak ni? Dia boleh menyebabkan penyakit jantung dan stroke dan dia juga boleh menyebabkan kerosakan ginjal. Sebab apa orang boleh kena darah tinggi ni? Sebab dia ambil garam yang berlebihan. So, how to solve this problem? Kurangkanlah garam. Easy, alright? Yang ke-10, cikgu ada the last one. Anorexia nervosa. Ini adalah penyakit yang terlalu kurus. See? Cuba tengok badan perempuan ni. Adakah awak rasa cantik? Ni kalah model-model kan, kurus dia kan. Dia terlalu obses nak kurus. Dan dia tak nak makan sebab dia risau akan kenaikan berat badan dia. So, how to solve this problem? Suruh dia jumpa kaunselor dan pakar
pemakanan. Alright? Tak boleh lebih sangat dan tak boleh kurang sangat. Kita kena bersederhana. Okey? Kita lihat corak pemakanan rakyat Malaysia. So, kalau perasan dekat Malaysia ni ada banyak sangat kedai makan yang dibuka sepanjang masa, iaitu kedai 24 jam. So awak rasa kini kedai apa ni? Ya, tada, this is kedai mamak. Kan? Only one. So, awak rasa perlu ke kita pergi kedai mamak? Perlu ke mamak ni buka sampai 24 hours? Adakah sebab nak tengok bola je ke? Okey, yang kedua adalah kedai makanan segera, fast food. So, contoh dia KFC dan McD. Kan, awak rasa, inilah corak pemakanan rakyat Malaysia. Biasanya dia akan suka lepak mamak, dia suka lepak McD, KFC, kan? Banyak lagi fast food yang lain. So, ini adalah contoh. So, awak rasa bagus ke tak bagus? Cuba fikir. Rasa bagus ke tak bagus? Bagus ke kita makan sampai lewat malam? Bagus ke kita makan makanan yang tinggi kalori? Kan? So, kalau untuk kedai makan ni, sebenarnya bagi cikgu adalah tak bagus. Sebab waktu pemakanan tak wajar. Okey? Yang kedua adalah fast food. Fast food pula, hidangan makanan dia tidak mengikut gizi seimbang dan nilai kalori yang diperlukan. So, dia sebab nilai kalori dia terlalu tinggi. Alright? Okey, jom kita belajar corak pemakanan yang betul. Okey, yang pertama, waktu makan. So, inilah waktu makan yang paling ideal, iaitu sarapan. Awak patut ambil sarapan pada 6.30 hingga 8.30 pagi. Makan tengah hari, 12 tengah hari sampai 2 petang. Dan makan malam, 6 petang hingga 8 malam. Okey, cikgu selalu tanya murid-murid, cikgu tanya, korang sarapan tak ni? Diorang kata tak sarapan cikgu, takut sakit perut, takut berak-berak pagi-pagi. Lepas tu datang sekolah, tak makan langsung. Awak rasa bagus ke tak bagus sebenarnya? Padahal awak pun tahu kan, kita makan untuk apa? Dapat tenaga. So, awak rasa untuk pada waktu pagi ke pada waktu malam yang perlu banyak tenaga? Mestilah pada waktu pagi sebab nak bekerja, nak belajar kan. That's why awak suka ke, awak tak suka ke, tolong ambil sarapan pagi. Pernah dengar tak? Breakfast like a king. Kan? So, kenapa inilah waktu ideal? Kerana pada waktu ini, fisiologi tubuh dapat membakar tenaga dengan paling efisien. That's why inilah masa yang paling ideal. So, kalau awak makan kat mamak tadi kan, sampai pukul 2 pagi. So, dia dah jadi macam tak ideal lah. Dia dah bakar dengan tak efisien. Tu yang boleh menyebabkan obesity. Kan? Yang kedua adalah jenis makanan. Ni yang tadi apa? Kan kita dah belajar. Ni adalah konsep pinggan sihat Malaysia, iaitu suku-suku separuh. Suku protein, suku karbohidrat, separuh buah-buahan dan sayur-sayuran. Inilah corak pemakanan yang betul. Alright? Okey, bab 2.1 telah tamat. Mari kita jawab soalan praktis formatif 2.1 bersama-sama. Okey, soalan cikgu yang pertama, apakah konsep yang diterapkan dalam pinggan sihat Malaysia? Terangkan konsep tersebut. Okey, soalan yang B, apakah kepentingan konsep yang dinyatakan dalam soalan 1A? Ingat tak konsep pinggan sihat Malaysia yang cikgu tunjuk hashtag tu? Apa konsep dia? Ya, betul. Suku-suku separuh. So, konsep pinggan sihat Malaysia bermaksud dia kata suku pinggan adalah karbohidrat, suku pinggan adalah protein dan separuh pinggan adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Kenapa penting konsep suku-suku separuh? Ya, betul. Kerana konsep ini dia boleh membantu pengambilan gizi seimbang, kan, balance. Kan ada karbohidrat, ada protein, ada pelawas, kan sayur buah-buahan tu. So dia boleh mengelakkan masalah obesiti yang boleh membawa pelbagai penyakit tak berjangkit seperti kencing manis. Okey, kita sambung dengan soalan 2, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan nilai kalori bagi sesuatu makanan? So, what is nilai kalori? Okey, soalan B, apakah nama alat yang digunakan untuk mengukur nilai kalori dalam makanan? So, apa maksud nilai kalori? Cuba fikir. Ya, nilai kalori adalah
jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan dengan lengkap. So, alat dia apa? Yang bom-bom tu? Ya, nama dia adalah kalorimeter bom. Okey, kita sambung dengan soalan ketiga. Dia kata tulis formula pengiraan nilai kalori dalam sampel makanan yang diukur dengan alat dalam soalan 2B. Soalan 2B tadi apa? Kalorimeter bom kan? So, apa formula dia? Ingat tak? Okey, soalan 3A berikan satu kesan pengambilan jumlah kalori tak cukup. Kan? Yang B adalah satu kesan pengambilan jumlah kalori yang berlebihan. Okey, apa dia? Kalau tak cukup apa? Kalau berlebihan apa? Okey, kita pergi soalan C. Tadi, apakah formula dia? Ingat tak formula yang panjang tu? Ya, betul. Formula dia adalah 4.2 darab jisim air darab perubahan suhu bahagi jisim makanan darab 1000. So, apa kesan kalau tak cukup? Ingat tak kalau dia tak cukup kalori tadi jadi apa? Ya, salah satu dia boleh kurang berat badan. Kalau berlebihan pula, kalau lebih, berlebihan berat badan atau kita boleh panggil sebagai obesity. Senang kan? Okey, kita pergi soalan yang terakhir iaitu soalan 4. Terangkan bagaimana pengambilan jumlah kalori seseorang individu dipengaruhi oleh A. Restoran yang beroperasi sepanjang masa 24 jam. B. Restoran makanan segera fast food. Awak rasa bagus ke tidak? Ya, tak bagus kerana waktu pemakanan yang tak sewajarnya. Kalau fast food pula, bagus ke tak? Tak, kerana hidangan makanan dia tidak mengikuti gizi seimbang dan nilai kalori yang diperlukan. So, itu saja untuk tajuk 2.1. Cikgu harap awak faham tajuk ni dengan baik dan boleh dapat jawab soalan dengan betul. So, jom like dan subscribe channel cikgu untuk mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 yang lain. Okey semua, bye. Thank you. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.